بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي العظيم. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, iaitulah nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Saya hormati pengurusi surau Mahabbah, yang saya hormati kepada Tuan Imam, kepada keseluruhan ahli pegawai syara, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Salam Maulidur Rasul 1443 Hijrah. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Saya ingat kali kedua saya hadir ke surau Mahabbah. Saya tak teringat tahun berapa, kan? Tuan Nuri pun tak ingat, saya lagi tak ingat. Tapi yang saya ingat, saya pernah hadir di sini. Maknanya kalau tuan-tuan tak ingat, waktu tu tuan-tuan tak datang, tu cerita. Dan Alhamdulillah, pada malam ni tuan-tuan hadir dalam surau Mahabbah. Pada malam ni kita sebenarnya mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita malam ni kita nak mencerita dan meraihkan baginda junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum terlambat lagi untuk kita buat sambutan Maulidur Rasul. Sebenarnya sambutan Maulud Nabi ni tuan-tuan kena buat setiap bulan kalau boleh. Orang telefon saya, Ustaz, Rabiul Awal Ustaz dah penuh. Saya kata kita buat je lah Rabiul Akhir. Tak boleh Ustaz, Nabi lahir bulan ni. Habis saya kata bulan depan Nabi tak ada. Oh, dia kata juga macam tu Ustaz. Tuan-tuan, bulan Ramadan pun tuan-tuan boleh sambut sambutan Maulid Nabi. Tak ada masalah. Ada orang tulis Maulid, ada orang tulis Maulud. Mana satu betul? Maulid ke Maulud?
Betul tak? Dua-dua betul. Maulid menceritakan tentang kelahiran Nabi. Maulud menceritakan tentang batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ini tuan-tuan menceritakan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia sambut sambutan Maulidur Rasul dengan cara dia buat syarahan. Malam ni kita buat syarahan. Kita buat ceramah agama. Kita buat tazkirah. Kan ada dalil. Nabi kata siapa duduk dalam satu majlis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Iaitulah Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan kita untuk masuk menuju ke arah syurga Allah. Ada orang dia sambut sambutan Maulidur Rasul dengan cara dia berselawat. Ada tak dalil menyuruh kita berselawat? Tu yang hari Jumaat tadi baru kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat. Takkan kita yang hina ni tak nak berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia buat sambutan Maulidur Rasul dengan dia beri makan pada orang. Macam malam ni ada makan. Adalah penceramah ada. Tuan-tuan saya tak tahu. Tapi nampak macam setting saya punya adalah. Ada. Ada tak Nabi suruh wa at'imut ta'am, beri makan pada orang? Ada dalil ataupun tidak? Maknanya sambutan Maulidur Rasul bukan satu perkara yang bid'ah. Ada orang kata Nabi tak pernah sambut birthday bid'ah, Ustaz. Tuan-tuan, satu hari Nabi ditanya oleh para sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa berpuasa pada hari Isnin? Nabi kata, hari Isnin adalah hari kelahiranku. Nabi pun sambut hari lahir Nabi dengan cara dia berpuasa. Cuma kita jangan samakan kita sambut birthday dengan Nabi sambut birthday. Kita umur 60, cucu beli kek 60 batang lilin. Nak hidupkan 60 batang lilin, tuan-tuan, setengah jam. Tiup 3 saat. Gigi melekat atas kek, tuan-tuan. Lain. Sebab itu bila kita sambut sambutan Maulidur Rasul, tidak ada benda yang lebih besar melainkan kita sambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah tak lama, 23 tahun. 10 tahun di kota 13 tahun di kota Mekah. 10 tahun di Madinah. Menyebarkan dakwah Islam. Kalau dalam sejarah, tuan-tuan, orang yang berperang dengan Nabi sewaktu Rasulullah berada di Madinah, tuan-tuan tahu berapa banyak peperangan Islam lalui? 60 peperangan. Untuk apa? Nak membawa Islam, satu agama yang hari ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ni yang Nabi nak bawa. 23 tahun Nabi sibukkan urusan Nabi untuk umatnya yang masa hadapan yang Nabi tak pernah jumpa. Kita pun tak pernah jumpa baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang mak kita waktu dia hidup, hari lahir dia kita raikan dia, kita beli kek. Mak kita meninggal, kita tak sambut birthday dia. Ada tuan-tuan sambut? Tak tahu lah orang bertak ada. Ni atuk beli kek untuk siapa? Arwah nenek kau. Ada tuan-tuan? Tak pernah jumpa. Tak pernah bila ayah kita meninggal, tuan-tuan, kita raikan waktu hari lahir dia. Tak ada. Tetapi hanya seorang insan saja di atas muka bumi Allah. Dia wafat, kita masih lagi meraikan Maulidur Rasul, kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, inilah manusia rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat Allah sekalian alam. Maknanya orang Islam pun boleh dapat rahmat,
orang bukan Islam pun dia boleh mendapat rahmat Allah disebabkan kedatangan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab itu kita buat sambutan Maulid Nabi, tuan-tuan boleh iklan kepada orang bukan Islam. Sebab apa? Sebab Rasulullah diutuskan membawa rahmat sekalian alam. Tuan-tuan buka speaker luar ni, tuan-tuan, bagi orang bukan Islam dengar. Sebab apa? Sebab mereka tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di luar Malaysia, di luar negara, bahkan di dalam negara, ada orang yang bukan Islam menghina Rasulullah? Kenapa? Ada orang yang melukis karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam menghina Nabi Muhammad. Bahkan satu kajian di barat dibuat setiap hari, satu buku dibuat khas untuk menghina Rasulullah. Kenapa? Sebab mereka tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka kenal Rasulullah, Michael H. Hart, dia menyenaraikan 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam dunia. Dia meletakkan nama yang pertama Muhammad bin Abdullah. Dia bukan Islam, tetapi kenapa dia meletak Rasulullah pengaruh pada pertama dunia yang paling hebat? Sebab dia kenal siapa itu Muhammad bin Abdullah. Sebab itu Rasulullah diutuskan membawa rahmat sekalian alam. Selalu saya sebut, orang bukan Islam, adakah mereka mendapat rahmat daripada Allah? Ya, mereka dapat rahmat daripada Allah, dan mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Nuh yang tak nak ikut dakwah Nabi Nuh, Allah Ta'ala tenggelamkan dalam banjir ribah yang besar. Nabi Lut yang melakukan hubungan songsang, yang tidak mengikut arahan yang dibawa oleh Allah dan Nabi Lut, Allah Ta'ala tenggelamkan di dalam tanah. Nabi Musa, Fir'aun yang berperang dengan Nabi Musa, Allah Ta'ala tenggelamkan di dasar lautan. Umat-umat Nabi terdahulu yang tak bersetuju dengan Nabi, bahkan tidak mengikut dakwah Nabi, Allah Ta'ala hapuskan sekelip mata. Tetapi umat Nabi Muhammad, ada yang menghina Rasulullah, ada yang menghina Nabi Muhammad, ada yang menghina Islam. Mereka hidup tak di atas muka bumi Allah? Mereka hidup. Itu juga yang dipanggil sebagai mendapat rahmat daripada Allah, disebabkan kedatangan junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang paling sibuk, tuan-tuan, Rasulullah. Tidak? Ada orang kata, Ustaz, saya dengan Nabi, Ustaz. Saya sibuk lagi. Pembohong, Ustaz. Mana ada orang lebih sibuk daripada Rasulullah? Wah, dia kata, Ustaz sibuk, Ustaz. Nak menjelang 20 hari bulan, sibuk. Sibuk apa kita, tuan-tuan? Nabi Perdana Menteri, Nabi perancang strategi peperangan, Nabi Menteri Keuangan, Nabi menguruskan hal pentadbiran negara, Nabi menguruskan para sahabat, Nabi menguruskan perniagaan, Nabi menguruskan isteri-isteri, Nabi menguruskan anak-anak dia, Nabi menguruskan rumah tangga. Orang paling sibuk siapa dia, tuan-tuan? Nabi. Yang Nabi 23 tahun Nabi punya sibuk, terlalu banyak Nabi sibuk dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita raikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia adalah insan yang layak diraikan, yang layak untuk kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebab itu kita sayang Nabi, kita kena kenal siapakah itu Nabi. Tidak? Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan tanya anak, idola di mereka siapa? Cuba tanya. Dia boleh sebut. Along, idola siapa? Pogba. Cikgu kenal Pogba, cikgu? Tak kenal. Anak kita kenal. Cikgu mesti kenal Cristiano Ronaldo, kan? Kenal. Saya tanya budak-budak, idola kamu siapa? Cristiano Ronaldo. Boleh sebut, tuan-tuan, awet dia siapa, anak dia berapa, boleh sebut. Allah. Idola kamu siapa? Idola saya Ustaz Lionel Messi. Dia boleh sebut. Kelab mana dia main, umur dia berapa, berapa jaring gol, berapa kasut emas yang dia dapat. Anak kita boleh sebut.
Tetapi bila kita sebut, dek sayang tak Nabi? Sayang Ustaz, Nabi kita. Siapa nama Nabi? Rasul. Saya pernah jumpa budak Batu Pahat je, Pak. Siapa nama Rasul? Nabi. Yalah, siapa nama Nabi? Rasul. Kau ni biar betul. Siapa nama Rasul? Nabi, Ustaz. Yalah, nama Nabi siapa? Rasul. Tak boleh nak sebut Muhammad bin Abdullah. Kalau seseorang itu bercinta dengan orang yang tak kenal, maka orang itu gila. Macam tuan-tuan bercinta dengan isteri. Sayang tak isteri? Ni, orang betul perdana ni, sayang tak isteri? Seorang. Sayang ke tidak? Macam takut ke? Jadi takut bini ke? Bini menakutkan betul. Tuan-tuan sayang tak isteri? Kenal tak isteri tuan-tuan? Kenal lah, sebab tuan-tuan sayang, tuan-tuan kenal. Akak-akak saya tak nampak lah, ada ke tak ada orang perempuan nak tanya sayang suami. Sayang, sebab apa kita sayang? Orang yang kita sayang, kita kenal. Tetapi sampai kepada Nabi, kita kata kita sayang Nabi, kita kata kita cinta Rasulullah, tetapi tuan-tuan boleh bayang, dia tak kenal Nabi SAW. Soalan basic, tuan-tuan tanya anak tuan-tuan, berapa orang isteri Nabi? Tuan-tuan tanya anak tuan-tuan, siapa anak Rasulullah yang meninggal dunia disebabkan kena demam panas? Tuan-tuan tanya. Tuan-tuan tanya anak tuan-tuan. Tanya anak tuan-tuan, fizikal Nabi itu macam mana? Tuan-tuan tanya anak tuan-tuan, pak sifat Nabi. Tuan-tuan tanya, Rasulullah berdakwah berapa lama? Rasulullah lahir bila? Meninggal di bila? Budak-budak bertukar. Lahir Madinah, meninggal di Mekah. Ya ke Ustaz? Dia tanya kita. Saya kata, mana saya tahu, saya tanya. Tu nak tanya Ustaz, Nabi lahir kat mana? Tanya kita pula. Sebab apa tuan-tuan? Bercinta dengan orang yang tak kenal, gila tuan-tuan. Sebab itu kita kata kita sayang Nabi, kita kena kenal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan tak kenal penceramah, tak apa tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak kenal Nabi, habis. Betul tak? Saya malam ni bukan semua orang kenal. Yang dia tahu, dia dapat WhatsApp ada ceramah malam ni, itu je. Betul tak? Penceramah siapa tak heran, dia nanti datang. Itu bagus. Sebab ada orang dia pilih penceramah. Jemaah pilih penceramah. Siapa pula surau perdana jemput P. Fakrul? Aku dah dengar dah itu. Dia sweat. Tak tuan-tuan. Kadang-kadang saya pergi satu tempat, saya pernah berlaku di Kedah tuan-tuan. Pengurusi yang jemput, dia tak kenal siapa yang dijemput. Tak pening tuan-tuan. Dan saya pun tak kenal siapa pengurusi. Dia tak kenal saya tak kenal dia. Saya datang buat muka tebus, buat muka Mr. Bean duduk belakang. Habis ceramah tu dia kata, insya-Allah tuan-tuan jangan ke mana-mana. Insya-Allah kejap lagi penceramah insya-Allah dia akan sampai. Saya duduk belakang. Dia pun tengok. Saya ingat penceramah belum sampai kot. Tu dia dah nampak muka saya sebab dia tak kenal. Tapi dia WhatsApp saya tu, saya kan. Saya duduk elok belakang tirai perempuan. Sementara kita menunggu penceramah, yang belakang tu tolong buka tirai. Saya kena buka. Penceramah kena buka tirai orang perempuan. Saya kata takkan saya kot. Saya kata saya. Siapa lagi duduk belakang? Orang Kedah. Saya pun bangun-bangun, saya buka muka tebal tuan-tuan. Ada makcik tu dia kenal. Ustaz. Saya kata makcik saya dah malu ni kena buka tirai. Dia diam. Udah saya nak duduk, dia kata, tuan minta tengok kereta penceramah dah ada belum? Sudah. Saya kata, saya penceramah. Astaghfirullahalazim Ustaz, minta maaf. Tak apa. Tuan-tuan tak kenal penceramah tak apa. Tapi kalau tak kenal Nabi SAW, berat. Sebab orang yang akan mendapat sambutan tangan daripada Rasulullah adalah orang yang kenal Rasulullah. Kita tak pernah tengok wajah Nabi. Kalau kita tengok dalam kitab karangan Al-Imam At-Tirmidzi, dia menulis satu kitab Syama'il Muhammadiyah yang menyenaraikan fizikal tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup indah dan hebat tuan-tuan. Sebab itu kalau kita kata kita sayang Nabi tuan-tuan, tuan-tuan balik rumah tuan-tuan tengok dekat rak buku tuan-tuan, ada tak buku satu saja cukup sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada tuan-tuan, tak payah bincang bab sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utusan tiap-tiap hari sampai.
Betul tak? Langgan bulanan. Tak cukup bini kita lagi, majalah mangga. Anak yang sulung, majalah petik. Sampai anak macam-macam majalah, tuan-tuan. Tapi sirah Rasulullah kalau tak ada dalam rumah kita, tuan-tuan, tak payahlah kita nak bicarakan kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut-takut dikira sebagai berdusta dengan apa yang kita ungkapkan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan Rasulullah ni, dia ni berbangsa Arab lah. Dia ni tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Jom kita kenal sikit-sikit Nabi ni. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Tapi hebatnya, Rasulullah kalau berjalan dengan orang yang lebih tinggi, sahabat dapat melihat sama tinggi dia. Rasulullah kalau berjalan dengan orang yang lebih rendah, sahabat melihat sama tingginya. Itu kehebatan yang ada pada Nabi. Nabi dada dan perut dia selaras. Kalau tuang air mineral water ni, cenori, ya, daripada atas terus sampai ke bawah. Tuan-tuan balik rumah try duduk depan cermin, lepas tu tuang air, lepas tak ke bawah. Kalau bertakung air kat tengah, tuan-tuan, Nabi SAW tapak tangan dan tapak kaki Nabi ni tebal, sebagai lambang orang yang terlalu banyak buat kerja. Tetapi saat Rasulullah nak wafat, wajah Nabi berpeluh. Siti Aisyah yang pangkukan Nabi, dia ambil tangan Rasulullah, lap peluh Nabi. Sahabat tanya, "Ya Aisyah, kenapa tidak menggunakan tanganmu, wahai Siti Aisyah?" "Aku takut dengan tanganku ini melukai wajah Nabi, sebab tangan Rasulullah lembut daripadaku." Allah, tuan-tuan. Orang yang paling banyak buat kerja Nabi, tapi tapak tangan Nabi lembut, tuan-tuan. Rasulullah kalau berpeluh umpama manik-manik berguguran, subhanallah. Satu hari Rasulullah sampai Madinah menaiki unta. Orang Madinah dia panggil Nabi, "Ya Rasulullah, parking dekat rumah kami. Duduk rumah kami, ya Rasulullah." Nabi lalu, "Singgah rumah kami, ya Rasulullah." Nabi kata, "Di mana kaki untaku berhenti, disitulah tempat persinggahanku." Betul-betul unta Nabi berhenti di hadapan rumah seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari. 2 tingkat rumah kawan. 2 tingkat, tak macam rumah kita, tuan-tuan. Rumah kita 2 tingkat besar. Tidak? Saya pergi rumah ada seorang Tan Sri, tuan-tuan, di KL. Walaupun 2 tingkat, dia punya besar, tuan-tuan. Daripada ruang tamu nak ke dapur, boleh buat jamak kasar. Luas, tuan-tuan. Luas. Abu Ayyub Al-Ansari rumah dia 2 tingkat. Rumah berdasarkan pelepah tamar. Tu je. "Ya Rasulullah, aku berdoa, ya Rasulullah. Sebelum kau hadir aku doa, biarlah rumah aku ini diduduki oleh kamu, ya Rasulullah." Dapat dia duduk kat rumah Abu Ayyub Al-Ansari Rasulullah. Dia suruh Nabi duduk atas. Dia dengan isteri dia duduk di bawah. Tapi Rasulullah kata, "Tak apalah, orang datang jumpa aku ni selalu. Biar aku duduk bawah, kamu duduk dengan isteri di atas." Duduk. Di Madinah, kalau sejuk betul, tuan-tuan pernah pergi Madinah, Mekah Madinah, kalau panas-panas gila, betul tak? Waktu Nabi sampai tu musim sejuk. Sejuk. Nabi tidur di bawah. Abu Ayyub Al-Ansari dia tidur di atas. Tengah-tengah tidur tersepak air ni, tuan-tuan, jatuh dekat pelepah tamar. Takut air tu tembus kepada Nabi, dia ambil selimut, dia tekap air ni, tuan-tuan, dengan kesejukan. Dia ambil selimut, dia selimut menggigil tubuh badannya. Dia turun bawah, dia tengok Nabi kena tak kena air. Risau betul, tuan-tuan. Nabi tengok, "Wahai sahabat, kenapa kamu menggigil air macam, ya Rasulullah? Aku sejuk. Aku ni, ya Rasulullah, aku tertumpahkan air, aku ambil selimut." Nabi kata, "Tak apalah. Esok biar akulah pindah ke atas, kamu tidurlah di bawah." Beberapa ketika musim panas menjelma. Peluklah musim panas, tuan-tuan. Satu hari Rasulullah tidur, tiba-tiba peluh ni, tuan-tuan, melilih daripada Nabi, tembus jatuh ke bawah. Nabi turun ke bawah, tengok Abu Ayyub Al-Ansari tengah buat apa? Sambil baring, ngangah mulut dia, peluh menitik masuk dalam mulut dia. Allah.
Nabi tanya, wahai sahabat, kenapa ya Rasulullah pelukmu ya Rasulullah sangat mulia ya Rasulullah, lebih wangi daripada kasturi? Allah. Kita bini kita sayang kita, tuan bini tak pernah ambil peluh kita je, tak pernah. Tak, si asing kan baju abang yang berpeluh tu apa letak sana, jangan nak campur. Mana dia kena marah pula. Itu hebatnya Nabi SAW. Apa yang Nabi tidak merasai dalam dunia hari ini, tuan-tuan? Boleh Nabi nak bermewah, tapi Nabi ambil satu jalan yang bukan kemewahan. Sebab apa? Sebab Nabi lahir bukan daripada kalangan orang kaya. Nabi lahir bukan daripada kalangan orang yang ada ayah. Nabi lahir, Nabi jadi umurnya 6 tahun, Nabi jadi anak yatim piatu. Tuan-tuan, daripada yatim piatu, daripada orang miskin, Allah Ta'ala angkat sebagai seorang Nabi dan Rasul. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Nabi kata, orang miskinlah orang yang paling awal masuk dalam syurga berbanding dengan orang kaya. Selama mana? Arba'ina kharifat. Selama 40,000 tahun baru orang kaya masuk dalam syurga. Allah. Maknanya yang masuk syurga dulu siapa, tuan-tuan? Orang miskin. Sebab itu Nabi doa nak jadi orang miskin. Ada doa Nabi jadi orang nak jadi orang miskin. Ada doa dia. Tuan-tuan nak saya ajar, tuan-tuan? Ataupun saya baca tuan-tuan amin nak doa jadi orang miskin. Ada? Cik Nuri kata ustaz baca seorang-seorang. Tuan-tuan, Nabi doa, Allahumma ja'alna miskinan wa amisna miskinan wa syurna yaumal qiyamah wal masakin. Nabi doa, ya Allah, jadikan kami orang miskin, matikan kami dalam kalangan orang miskin, dan kumpulkanlah kami di padang mahsyar bersama dengan orang miskin. Sebab apa? Nabi kata orang miskin paling awal masuk syurga banding dengan orang kaya. Why? Sebab orang kaya ni banyak sisi soal jawab bertemu dengan Allah. Orang miskin senang, tidak? Ni kenapa mata jahat ni? Tengok maksiat banyak ke? Ya Allah, rancangan TV macam-macam. Ya Allah, nak time gimnastik. Tu. Maksiat mata banyak. Tanya mata banyak, apa maksiat dia buat? Tanya orang miskin. Wahai orang miskin, mana maksiat mata kamu? Ya Allah, kat rumah TV pun tak ada. Ya Allah, lebih kurang gitulah. Maknanya sisi soal jawab tu kurang. Kita ni banyak nak kena jawab, betul tuan-tuan? Banyak. Sebab itu masuk saja kubur, Nabi kata ada 3 benda yang akan ditanya. Harta kamu, kesihatan kamu, tidak? Harta kamu yang kamu dapat di dunia, di manakah kamu belanjakan pada jalan Allah? Adakah kamu belanjakan pada jalan Allah? Masa kamu yang aku beri dalam satu hari, tuan-tuan, 24 jam. Berapa peruntukan masa kamu beribadah kepada Allah? Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi masa kita 24 jam. Katakanlah kita tidur sehari 8 jam. Tidak? Tuan-tuan tidur sehari 8 jam lah lebih kurang. Dah 1/3 24 jam bahagi dengan 8. Tinggal berapa? 16 jam. 8 jam tidur. Tuan-tuan, tu tidur yang rasmi. Tidur tak rasmi. Tuan-tuan tahu tidur tak rasmi, tengah-tengah tengok TV dengan bini tidur. Tak rasmi tu, lelap 5-6 minit lah tu. Tengah-tengah khutbah tadi tidur. Tu tak rasmi tu. Tak tambah lagi tu 8 jam tu. Tengah dengar kuliah malam ni tidur juga. Tu tidur tak rasmi tu. 8 jam. Tuan-tuan tahu tak, kajian menunjukkan kalau tidur sehari 8 jam, kalau orang tu umur 60 tahun, dia tidur sahaja 20 tahun. 60 bahagi dengan, betul lah, 1/3. 20 tahun tidur. Ni kajian. 20 tahun tidur. Tuan-tuan tahu tak? Makan, minum, mengunyah 15 tahun. Kajian dibuat. Mengunyah sampai 15 tahun, tuan-tuan. Tidak. Kejap-kejap makan, jap-jap makan. Saya pernah tanya ada seorang hamba Allah, kenapa ni kejap-kejap makan? Dia kata, ustaz ambil sunnah Nabi.
Saya kata sunnah mana pula Nabi? Tu saya pernah dengar Nabi kata jaga makan. Rupanya dia salah faham. Yang dia tahu jaga-jaga je makan. Dia ingatkan dia faham hadis tu macam tu, jaga-jaga je makan. Nabi kata jaga makan. Dia ingat jaga-jaga je makan. Tidur-tidur jaga makan. Jaga makan. Dia salah faham. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, tu benda tu ditanya. Orang paling sibuk Rasulullah. Tuan-tuan, di akhirat nanti siapakah orang yang paling sibuk? Di akhirat nanti di padang mahsyar siapa orang paling sibuk? Yang paling sibuk juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia Nabi sibuk dengan kita. Saat nak wafat, nyawa Nabi sampai dekat perut. Nabi tanya Jibril, "Wahai Jibril, apa yang aku dapat selepas aku wafat?" "Ya Rasulullah," kata Jibril, "engkau akan diberikan oleh Allah kedudukan yang paling tinggi dalam syurga. Engkaulah orang yang paling awal masuk syurga, ya Rasulullah." Adakah Nabi senyum waktu nak nazak? Tak. Apa Nabi tanya Jibril? "Ya Jibril, bagaimana dengan umatku?" Nabi ingat kita lagi, tuan-tuan. Allah. Jibril kata, "Ya Rasulullah, umatmu adalah umat yang paling awal masuk dalam syurga berbanding dengan umat-umat Nabi yang lain." Tu Nabi kata, "Ummati as-salah, as-salah, as-salah." Jaga solat, jaga solat, jagalah solat. Nabi angkat jarinya, la ilaha illallah. Nabi angkat tinggi lagi, la ilaha illallah. Nabi angkat tinggi lagi, la ilaha illallah. Tangan Nabi jatuh atas riba Aisyah. Aisyah rasa berat tubuh badan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah wafat. Allah, tuan-tuan. Fikir Nabi untuk kita. Sampai di padang mahsyar orang paling sibuk Rasulullah. Tuan-tuan, di dunia kita paling sibuk dengan keluarga. Orang yang paling kita sayang di dunia, isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Di padang mahsyar, anak tak kenal mak, anak tak kenal ayah, suami tak kenal isteri. Bahkan isteri jauh daripada suami. Suami terserempak dengan isteri, jauh dia. Jumpa anak-anak, jauh. Anak-anak jumpa mak bapak, lari, tuan-tuan. Di saat tidak ada orang yang nak dekat kepada kita di padang mahsyar, ada satu insan, dia datang kepada kita, dia panggil kita, dia tarik tangan kita, duduk dengan dia, dia ambil air daripada telaga Kautsar, dia bagi kita minum. Nabi kata orang tu takkan haus buat selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar nampak isteri lari, tuan-tuan. Nampak suami lari, nampak anak lari, tuan-tuan. Tetapi di saat orang lari daripada kita, Rasulullah hadir kepada kita. Dia cari siapakah orang yang paling mencintai aku. Sebab itu Nabi akan sampai kepada kita, tuan-tuan. Dalam riwayat disebut Allah Ta'ala memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Rasulullah untuk pergi setiap umat dia yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuan-tuan yang hadir pada malam ini, surau bertanpa perdana, tuan-tuan, kita adalah orang yang terpilih akan disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, tuan-tuan. Itu paling takut, tuan-tuan. Paling takut. Kita tak pernah tengok Rasulullah. Dalam kitab Syama'il Rasulullah, wajahnya putih kemerah-merahan. Rambut Nabi tidak terlalu kerinting, tidak terlalu lurus, yang ikal mayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan seperti seolah-olah sedang menurun bukit. Kita tengok Nabi, kita rasa hebat Rasulullah. Nak tak tengok Rasulullah? Di padang mahsyar kita akan dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hadis riwayat Aisyah. Nabi kata, la yara wajhi thalathatu anfus, kata Nabi. Tidak akan dapat melihat wajahku di padang mahsyar 3 golongan. Takkan dapat melihat wajahku di padang mahsyar. Ini paling takut, tuan-tuan. Kita tak pernah tengok Rasul, kita tak pernah tengok Nabi. Kita raikan Rasulullah, kita buat maulidur Rasul. Kita nak cinta Rasulullah, tak sabar nak tengok Nabi, tuan-tuan. Tuan-tuan ada dapat satu video. Tak tahulah dalam WhatsApp ke dalam Facebook, kalau tuan-tuan minggu lepas ada seorang hamba Allah duduk
duduk belah tepi ni. Dia tanya ustaz tu, selepas kita mati, dapat tak kita bertemu Rasulullah? Kita tengok video tu. Lepas dia tanya soalan, meninggal kat situ tuan-tuan. Allah. Dia tanya soalan. Dia tanya soalan. Dia tanya, ya ustaz, apakah boleh jika kita meninggal dunia, kita cinta Rasulullah, apakah boleh kita meninggal dunia dan kita terus berjumpa dengan Rasulullah? Ustaz tu kata, tanya, terima kasih pada tanya tuan-tuan. Kalau tengok video tu, tangan dia tiba-tiba macam ni tuan-tuan. Selepas dia tanya, terus macam ni. Terus diam tuan-tuan. Meninggal dia tuan-tuan. Allah, dalam majlis ilmu, cerita pasal Nabi SAW, tuan-tuan. Kita nak macam tu. Tuan-tuan dan perempuan, Nabi kata tidak akan dapat melihat wajahku di pada mahsyar. 3. Siapakah golongan 3 ni? 3 ni tuan-tuan bukan umat Nabi Adam. 3 golongan ni bukan umat Nabi Nuh. 3 golongan ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, orang yang tak akan dapat melihat wajahku nanti. Yang pertama, orang yang derhaka kepada ibu dan bapanya. Allah. Sebab itu tuan-tuan yang ada mak ayah, berbaktilah kepada orang tua tuan-tuan yang masih hidup. Berbaktilah. Saya selalu sebut, mana-mana ceramah saya selalu sebut, kita belum lagi diuji dengan mak bapak. Okay, tuan-tuan yang dah tak ada mak ayah ni, alhamdulillah lah. Bukan alhamdulillah apa tuan-tuan, nak terlepas lah daripada dosa-dosa yang tuan-tuan buat. Betul tak? Macam saya ada mak ayah. Yang muda-muda adik ada mak ayah lagi? Ada. Kita belum lagi diuji dengan mak ayah. Selagi ayah boleh bawa kereta, boleh bawa motor, boleh pergi ke pasar, mak boleh masak, boleh pergi ke kuliah, boleh pergi rewang, boleh pergi mana-mana tanpa bantuan, boleh makan, boleh mandi, boleh pakai baju sendiri. Belum lagi diuji dengan mak bapak. Bila mak dan ayah, anak-anak akan diuji dengan mak bapak? Bila mak tu dah tak boleh nak makan, anak kena suapkan. Bila ayah tak boleh nak mandi, anak kena mandikan. Bila mak ayah dah tak boleh pakai baju, anak kena uruskan. Waktu inilah anak-anak akan diuji dengan mak bapak. Betul ni? Siapa anak yang nak jaga mak bapak? Semua sibuk. Betul tak? Buat mesyuarat adik-adik. Buat mesyuarat tak tahan. Buat mesyuarat. Yang bercakap dia yang sulung tu lah. Abang rasa dalam untuk kita menjaga mak ayah ni, kita serah kepada Angah. Angah pula kata, wih, Angah pula, kenapa pula Angah? Oh, bertekak pula. Yalah, Angah pun tahu yang Along ni sibuk ya. Along ke doktor dan isteri Along pun doktor kadang-kadang sibuk ya. Kadang-kadang yalah COVID ni, jadi kita nak menguruskan banyak, jadi susah. Angah dah. Mana boleh Angah pula? Angah tak boleh, kadang-kadang Angah outstation. Ni, pergi Terengganu seminggu habis mak kat rumah ayah macam mana pula? Tak boleh lah. Kita serahlah pada acik. Acik kena. Orang pula. Acik pula. Orang ada kedai makan susah. Orang 24 jam, 23 jam orang duduk kat warung. Dekat restoran. Nanti di rumah siapa nak urus? Tak boleh. Susah. Kalau jatuh suruh adik lah. Adik yang bungsu. Sebab dia duduk di rumah bukan buat apa. Adik kena. Orang pula. Ni kat belakang tu orang tanam ketum. Sibuk. Kan salah-salah rebus, tersalah minum pula. Meninggal macam tu je. Tuan-tuan, buat mesyuarat. Waktu tu anak-anak dia uji. Waktu tu, siapa nak uruskan? Ada satu kisah. Dia kata dekat saya, dia kata, Ustaz, saya duduk dengan mak saya lama. Setiap bulan saya bagi duit poket mak saya 400. Tak pernah miss. 400 saya bagi. 400 ni Ustaz, bukan duit beli lauk tau. Duit dia, duit mak. Saya beli lauk sebab saya duduk dengan mak. Saya beli lauk apa semua, saya masak. Ni saya urus Ustaz. Abang kau semua duduk jauh. Ustaz bayang Ustaz. Setahun sekali abang saya ni balik. Dia ada family apa tu dia balik. Bila dia balik, dia bawa buah temikai sebiji. Kawan tu banyak duit lah abang, tapi dia bawa buah temikai sebiji. Saya tengok mak saya ni Ustaz, Allah, dia punya suka dapat buah temikai daripada anak dia ni. Allah. Padahal balik setahun sekali tu balik bawa buah temikai sebiji. Abang ni balik rumah dia Ustaz, mak saya cerita pasal buah temikai Ustaz, 4 bulan tak hilang. Abang ni bagus lah, dia bagi buang. Kau tengok macam abang kau. Nampak? Waktu ni anak-anak diuji tuan-tuan. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, yang masih lagi ada mak, yang masih lagi ada ayah, berbaktilah kepada orang tua. Sebab apa Nabi sebut? Sebab Nabi tak pernah dapat kasih sayang daripada seorang ayah. Nabi lahir
ayah Rasulullah dah wafat, dah tak ada tuan-tuan. Tapi ayah Nabi tahu tak yang Rasulullah bakal menjadi sebagai seorang pemimpin agung dalam dunia? Tahu. Bila? Sewaktu Allah Ta'ala tiupkan mimpi dalam tidur Siti Aminah. Inna qad hamati bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Hei Aminah, kamu tu mengandung. Anak yang kau kandungkan ini bila lahir kelak bakal menjadi pemimpin agung di dalam dunia. Aminah pun bangun. Dia kejut suami dia, ya Abdullah, wahai suamiku, anak yang saya kandungkan bakal menjadi sebagai seorang pemimpin agung di dalam dunia. Abdullah dia tahu. Tetapi umur dia tak panjang. Meninggal dia, tak sempat jumpa anak dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abdullah? Anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ada anak berapa orang? Sudah. Nanti ustaz ni kuat tanya pula. Anak Abdul Muttalib ada 16 orang, 10 orang laki-laki, 6 orang perempuan. Abdullah ni anak bongsu. Anak kecil. Tuan-tuan, Nabi lahir tak dapat kasih sayang yang penuh daripada seorang ibu dia. 2 tahun Siti Aminah jaga Nabi, kemudian diserahkan kepada ibu susuan Nabi yang paling lama. Berapa lama? 4 tahun. Siapa? Halimatus Sa'diyah. 2 plus 2. Apa dia? 2 tahun, tambah lagi 2 tahun. Halimatus Sa'diyah ambil umur Nabi 3 tahun sampai 4 tahun, diserahkan semula kepada Siti Aminah. Kesihatan Siti Aminah tak berapa baik, diserahkan semula kepada Halimatus Sa'diyah, tambah lagi 2 tahun. Umur Nabi waktu itu 6 tahun, Siti Aminah meninggal dunia. Jadi anak yatim piatu umur 6 tahun, tuan-tuan. Allah. Tetapi daripada kalangan anak yatim inilah Allah Ta'ala angkat seorang Nabi dan Rasul. Sebab itu Nabi kata, hidup kamu muliakan 2 golongan. Pertama anak yatim, yang kedua orang miskin. 2 golongan ni. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada dekat taman kita ni ada anak yatim, santuni dia lah. Soal orang dah bagi, orang lain dah bagi tu biarkan dia lah tuan-tuan. Kita ni bagi je lah. Wah, tak payah kita dah bagi. Dia baru datang itu semalam saya nampak NGO. Tak, dia soal dia lah. Dia pahala dia, kita pahala kita. Betul tak? Ada saya cerita pasal anak yatim, ada seorang hamba Allah tu, umur lebih kurang 68. Dia kata, ustaz macam saya layak anak yatim. Dia kata, mana layak? Haji bukan dah yatim dah, Haji oi. Haji pun kan. Dia kata macam saya ustaz kira anak yatim. Saya kata haji terkecuali. Siapa anak yatim? Umurnya berapa? 18 tahun ke bawah. Itulah kategori anak yatim. Betul tak? Yang kedua, siapakah orang yang tak dapat melihat wajah Rasulullah di padang mahsyar? Siapa dia tuan-tuan? Orang yang bila disebut nama Rasulullah, kata Nabi, dia tidak berselawat kepadaku. Allah. Tuan-tuan, kalau kita dengar orang sebut cerita pasal Rasulullah, kita kena sebutlah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi akan kenal. Sebab itu kata tok guru saya, apa ibadah yang kamu buat kalau tak ikhlas, tak dapat pahala. Semayang tak ikhlas, mana ada pahala? Betul tak? Sedekah tuan-tuan, riak tak ikhlas, mana dapat pahala? Betul tak? Tapi kalau tuan-tuan berselawat, walaupun tak ikhlas, tetap Allah Ta'ala turun rahmat kepada kita. Allah, tu hebat. Sebab itu ada seorang syekh bila dia tanya, sama ada zikir dengan berselawat, mana lebih besar? Dia kata lebih besar itu adalah berselawat, kerana dalam selawat itu ada juga memuji Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dapat 2 pahala. Kalau berzikir, dapat pahala urusan kita dengan Allah. Kalau berselawat, dapat pahala urusan dengan Allah, dapat pahala berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang ketiga, siapakah orang yang tak dapat melihat wajah Rasulullah? Orang yang tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah yang ada dalam diri kita setiap tahun kita menyambut Rasulullah? Apakah sunnah yang bertambah dalam kehidupan kita? Cuba kita tanya diri kita. Tahun lepas kita sambut Maulidur Rasul, ada tak satu penambahan sunnah yang kita buat sampai Maulidur Rasul tahun ni? Ada ataupun tidak? Dan malam ni kita raikan Nabi, bermula malam ni, ada tak sunnah Rasulullah kita tambah
lagi. Sementara nak tunggu Maulid Rasul tahun depan, kita ambil satu cukup lah. Apa sunnah Nabi tuan-tuan? Banyak lah sunnah Rasulullah SAW. Terlalu banyak. Yang kita ni ambil kahwin je sunnah Nabi. Itu je. Dia kata, ustaz takkan tak tahu ustaz, an-nikah sunnati. Ni pandai baca dalil tu. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Tu Nabi sebut tu. Saya kata apa abang faham? Nabi kata nikah ni adalah sunnah. Siapa yang tak berkahwin, dia bukan daripada kalangan umatku. Saya ni umat Nabi ustaz. Saya nak kahwin ustaz. Sebab itu saya ni kalau boleh saya tambah. Tu dia lah. Bab sunnah je ikut Nabi. Bab kahwin je ikut Nabi, ikut sunnah. Benda lain out. Tuan-tuan, tak? Ikut sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat? Sebab itu saya teringat, siapa pun kita ni, tuan-tuan nak pilih pemimpin, nak pilihan raya ni kan, ada orang sini bertanding, ada? Encik Nuri tak nak bertanding? Tuan-tuan, nak jadi pemimpin, nak jadi peniaga, nak jadi keluarga, nak jadi cikgu, nak jadi apa sahaja, saya teringat kata Profesor Said Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Fiqh Sirah. Dia kata ada 3 ciri personality yang ada pada Rasulullah yang kita boleh amalkan. Tuan-tuan jadi peniaga, 3 ni tuan-tuan kuasai. Sebab itu Nabi berniaga, Nabi tak ada barang dia sendiri. Nabi berniaga barang siapa? Khadijah. Kaya raya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah sebelum umur 25 tahun, Rasulullah dah bergelar sebagai seorang jutawan. Tu, beliau muda ni jadi jutawan. Allah. Sebab apa? Kata Profesor Said Ramadan Al-Buti, sebab Nabi ni, benda paling simple Nabi buat 3 benda ni. Yang pertama, apa personality kata Profesor Said Ramadan Al-Buti, dia kata apa? Yang pertama, Nabi ni suka senyum. Tuan-tuan, Nabi ni rajin senyum. Betul tak? Nabi kalau jumpa budak-budak di Madinah, budak-budak ni lari kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lari. Nabi angkat budak ni, letak atas unta. Nabi tarik unta pusing keliling Madinah. Allah. Siapa Nabi waktu tu? Perdana Menteri. Kita dekat taman ni, cuba tuan-tuan buat. Kan? Pakcik Haji Leman, main sini nak naik motor ronda. Orang kata kita culik budak. Ini mana-mana pula Haji Leman. Dia pergi. Dah kena culik pula. Nampak tuan-tuan? Itu masalah kita. Nabi ni dia suka senyum. Maknanya Rasulullah ada masa Rasulullah gelap. Ada masa Rasulullah straight. Ada masa Rasulullah tegas. Rasulullah tidak tegas banyak masa. Tak. Yang orang kata, ustaz susahlah kalau agama ni mengungkung kita. Kita nak kena straight. Tak. Ada masa Nabi bergurau. Ada masa Nabi menyakat. Ada. Satu hari Rasulullah duduk dengan Sayyidina Ali. Makan buah kurma. Makan. Sayyidina Ali duduk belah kanan Nabi. Mereka bersila. Makanlah. Makan-makan Rasulullah letak biji kurma dekat depan untuk Nabi. Sayyidina Ali pun dia tengok Rasulullah letak. Dia ambil biji kurma dia makan. Dia letak dekat tempat Nabi letak. Jadi 2 biji. Nabi makan lagi sebiji. Letak situ 3 biji. Sayyidina Ali pun letak jadi 4 biji. Dia cuit Nabi. Ya Rasulullah, banyak makan sampai 4 biji ke mak dia menyakat Nabi. Tapi Nabi pun pakar. Nabi kata, aku okey lagi ada biji kau dengan biji-biji kau telan. Mana biji kau? Mak, Nabi pun menyakat juga. Enjoy. Sebab itu Nabi kata, basyiru, berikan kegembiraan. Ada seorang sahabat Nabi, perangai dia gila-gila. Tuan-tuan pernah dengar kisah Nuaiman? Pernah dengar tak? Dia ni bukan orang gila, tapi perangai dia gila-gila zaman Nabi. Dia ni gila, tak seperti kita gila-gila dengan kawan, tuan-tuan. Nuaiman boleh jual kawan dia sendiri, tuan-tuan. Dia jual kawan dia sendiri. Sayyidina Abu Bakar repot pada Nabi. Nabi gelak sampai nampak gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nuaiman. Oh, dahsyat dia ni. Dahsyat, tuan-tuan. Satu hari Nabi selesai menyampaikan kuliah. Dia panggil orang yang tukang jual makanan tu. Dia panggil, dia kata hidangkan makan untuk Rasulullah dengan sahabat ni. Kawan tu berniaga. Dia panggil. Ni, ajak makan ni kawan. Kawan tu hidang makan. Habis makan, Nuaiman pergi dekat Nabi. Ya Rasulullah, makanan ni semua belum bayar. Aku panggil dia tadi. Tuan-tuan bayang kan? Macam kita habis ceramah ni, orang jamu makan. Cik Nuri pun cuit saya, ustaz. Makanan ni kalau boleh ustaz bayar. Tuan-tuan kata apa?
Saya kata takkan tak ada orang sponsor. Tak ada ustaz, ni pun ada orang panggil tak siapa pula yang datang nak buat tuan-tuan. Nuaiman dia buat pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, semua dah kenyang ya Rasulullah. Rasulullah, pergi bayar. Dia suruh Nabi bayar. Dia Nuaiman. Abu Bakar tengok kecil besar je Nuaiman. Tapi Nabi gembira tengok kisah Nuaiman. Satu hari, ada satu orang pedagang ni, duta luar negara datang jumpa Nabi. Dia bawa kenderaan yang mewah. Kenderaan mewah zaman tu macam Alphard Belfire lah. Unta yang mahal. Unta mahal. Kawan ni naik unta dah 3-4 ekor ni. Ni duta-duta luar negara datang bertemu dengan Nabi, belajar pasal Islam. Yang jaga unta sahabat ni, siapa dia tuan-tuan? Saidina Umar. Tuan-tuan kenal lah Saidina Umar. Saidina Hamzah. Saidina Ali kalau tak silap saya. Ni 3 orang. Dia jaga unta. Kenderaan mahal tuan-tuan. Kalau budak-budak dia calau dengan tapi Saidina Umar dia jaga betul. Tengah-tengah jaga tuan-tuan, Nuaiman lalu. Habis. Hamzah kata, ya Umar. Nuaiman ya Umar. Umar kata, habislah kita ni. Apa dia nak buat pula? Lepas tu dia pergi dekat sahabat 3 orang ni. Nuaiman daripada mana? Aku daripada tu. Itu unta siapa? Nuaiman datang ke unta. Abu Bakar kata, itu unta kedutaan ni bla 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 bla. Dia kata unta tu unta mahal. Dia kata unta mahal. Kalau kita buat sate sedap. Nuaiman cakap. Dalam riwayat dia sebut tu. Lepas tu dia orang gelak lah. Cerita pasal sate gelak. Sate takkanlah buat sate. Tengah gelak-gelak tuan-tuan. Dia orang tiga-tiga ni tengok unta tadi. Unta kepala dengan badan dah putus. Siapa? Nuaiman macam kerja. Umar muka dia merah padam tuan-tuan. Dia punya marah. Dia bukan marah, takut satu. Dia kata, habislah ya Hamzah. Habislah kita. Nuaiman boleh lari tinggalkan dia orang. Tuan-tuan tahu, dia pusing belakang. Dia sebut apa? Jangan bagi tahu Rasulullah. Dia gelak, jangan tahu Rasulullah. Tuan-tuan, Nuaiman dia takut. Dia lari sampai dekat ujung Madinah. Dia bersembunyi dekat ada satu orang sahabat. Dia buat sawah. Dia tegur sahabat tu, ya sahabat, tolong aku ya sahabat. Sahabat ni terkejut, tengah gali lubang. Kenapa wahai Nuaiman? Ada orang jahat serang aku. Dia tahu Nabi akan cari. Takkanlah kau sahabat Nabi. Takkan ada orang jahat nak serang kau. Kau kena selamatkan aku. Boleh tak aku bersembunyi dekat sini? Dia kata, tak pulang, kau sahabat Nabi. Masuk dalam. Tapi jangan bagi tahu kalau orang tanya pasal aku. Jangan kata yang kau pernah nampak aku, boleh? Dia kata, ya. Aku takkan bagi tahu seorang. Kau sahabat Nabi. Kalau yang tanya itu Rasulullah. Sahabat ni takkanlah Nabi nak cari. Ayolah, Nabi pun aku tak beritahu. Sahabat ni tutup lubang apa semua. Dia tutup penutup, dia nyuruk. Tuan-tuan, Nabi keluar dengan sahabat ni daripada kedutaan ni. Keluar tengok unta dengan badan dah terbelah ni. Nabi kata, ya Umar, apa cerita ni? Ya Rasulullah, Nuaiman, ya Rasulullah, Nuaiman, ya Rasulullah, Nuaiman. Tak apa, ya Umar, kamu kamu gantikan unta yang lebih mahal daripada unta yang duta-duta ni bawa. Kau gantikan sebelum kita kira lain. Tapi sekarang kita cari Nuaiman. Nabi cari. Waktu Nabi cari tu Nabi jumpa. Sampai dekat satu sawah yang tempat dia sorok tu. Jumpa sahabat ni. Ya sahabat, kamu nampak Nuaiman? Di belakang ada Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah ni, geng-geng singa-singa Allah ni yang garang-garang. Nampak Nuaiman? Sahabat tadi pandai, aku takkan bagi tahu yang aku nampak engkau. Aku takkan beritahu. Tapi sahabat ni pandai, dia pandang Rasulullah. Ya Rasulullah, mataku sekarang tidak dapat melihat Nuaiman. Dia tunjuk, dia kata mata sekarang tapi tangan tunjuk bawah. Dia kata, ya Rasulullah, mataku sekarang tak nampak Nuaiman. Rasulullah tunjuk bawah. Nabi kata, Nuaiman dari bawah tu. Buka Nuaiman keluar, terkejut tengok Nabi. Dia lari tuan-tuan. Nabi cerita pasal Nuaiman, seronoknya Nabi SAW. Ada juga perangai gila-gila zaman Nabi. Nak ceritakan Islam itu bukan straight, tapi Islam itu mengembirakan. Tuan-tuan, sebab itu sunnah Nabi ni cukup banyak. Sebelum tidur tuan-tuan boleh amalkan sunnah Rasulullah, betul? Apa yang Nabi buat sebelum tidur? Apa yang Nabi buat sebelum tidur? Nabi ambil wuduk, Nabi baca doa. Tu benda-benda basic yang kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Bangun tidur, kita sebut kalimah pertama, kita sebut apa dah? Alhamdulillah, dapat pahala sunnah. Tidak? Tuan-tuan bangun tidur, ambil air semayang, pakai baju, dapat pahala sunnah. Masuk tangan kanan, kemudian tangan kiri, buka baju tangan kiri, kemudian tangan kanan, dapat pahala sunnah. Macam tuan-tuan lah pakai baju ni. Tidak? Kejap lagi tuan-tuan nak semayang isyak, ambil wuduk. Nak buka kanan ke kiri dulu? Mana sunnah? Teka-teki. Siapa dapat jawab, tuan-tuan boleh balik. Kita sampai berapa Cik Nari?
Belasah belasah dia. Sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi insya-Allah. Mana sunnah? Saya nak cerita buat sunnah ni. Mana dapat sunnah? Tuan-tuan pakai lengan panjang, jari tangan kat semayang. Betul tak? Tuan-tuan nak buka kanan ke kiri dulu nak ambil wuduk tu? Wuduk memanglah kanan dulu. Tak nak buka tu. Kanan ke kiri dulu? Nak dapat pahala sunnah, buka kiri dulu. Sebab tu ingat, buka baju tangan kiri, pakai baju kanan dulu, kemudian kiri, buka baju kiri, kemudian kanan. Nak ambil wuduk sekarang, selak kiri dulu, kemudian kanan. Ambil wuduk macam biasa, nanti dah habis tu, tutup kanan dulu, kemudian kiri. Dapat pahala sunnah. Benda yang simple, tapi kita tak perasan. Buat tu pun setahun, dah hidup ke sunnah dah. Allah, senang tuan-tuan. Nabi minum, macam mana Nabi minum? Nabi baca bismillah, Nabi jauhkan gelas, Nabi telan, Nabi sebut alhamdulillah. Nabi minum lagi bismillah, telan alhamdulillah. Nabi minum lagi bismillah, telan alhamdulillah. 3 kali Nabi buat. Kenapa kena jauhkan gelas? Nabi buat. Tuan-tuan belajar sains dulu tak? Jangan menghembus nafas dalam bekas minum. Nabi dah cerita bab sains 1400 tahun dulu. Allah. Tuan-tuan. Nabi makan guna tangan, lepas Nabi makan, Nabi jilat jari tangan. Sunnah tu. Kenapa kena jilat jari tangan? Saya baca kajian. Rupanya di hujung jari itu ada enzim lebih baik 10 kali ganda lebih baik daripada enzim air liur. Siapa lepas makan jilat jari tangan, proses badan pencernaan perutnya sihat. Nabi cerita ni 1400 tahun dulu. Tapi Nabi tak cerita bab enzim, tak adalah. Tapi benda yang Nabi buat itu semuanya ada kebaikan. Semuanya ada kebaikan. Sebab itu Nabi kata setiap penyakit datangnya daripada perut. Apa yang kita makan. Betul tak? Tuan-tuan sakit jantung sebab pemakanan. Tuan-tuan kencing manis sebab pemakanan. Tuan-tuan darah tinggi sebab pemakanan. Apa sakit tuan-tuan? Semua sakit datangnya daripada pemakanan. Sebab itu Nabi pernah sakit tak? Nabi pernah sakit. Itu pun 2 minggu sebelum Nabi wafat. Itu pun seorang perempuan Yahudi bagi daging yang beracun kepada Nabi SAW. Nabi jatuh sakit, Nabi wafat. Tuan-tuan, sebab itu Nabi itu sihat. Sihat. Sunnah. Kita galakkan anak main bola, bagus. Kita galak anak main bola keranjang, bagus. Tapi jangan tinggalkan 3 sukan sunnah. Betul tak? Kalau tak dapat 3-3, dapat 1 pun cukup dah. Apa dah tuan-tuan? Berenang. Okey? Kan Melaka kan banjir. Aduh, dia marah betul. Saya tengok dia video seorang pakcik marah betul. Baik saya pindah Pantai Timur sekurang-kurang, setahun sekali banjir. Ni Melaka tiap bulan banjir. Pening juga. Betul juga. Baik pindah Pantai Timur setahun sekali, dia tiap-tiap bulan kena pindah barang rumah. Tuan-tuan, berapa ramai anak-anak orang Islam yang mati lemas sebab apa? Tak pandai berenang. Nabi dah bagi tahu, ajaril anak kamu berenang, mesti ada sebab. Akhir zaman banjir benda ni memang berlaku. Nabi kata, ajar anak kamu berenang. Tuan-tuan boleh berenang setempat. Itulah tak bergerak. Angkat-angkat air, kenapa tak bergerak? Bini dia panggil tolong kat sini kan, tak bergerak situ tuan-tuan. Bergerak. Menunggang kuda. Betul tak? Nabi suruh kita sunnah menunggang kuda. Betul tak? Ini anak kita kuda pun tak pernah tengok. Tengok dalam gambar, dalam handphone tu, bawa naik kuda. Kena budak-budak muda sikit, dia pergi ke Kelembang. Ayo RM15. Itu pun orang duk tarik. Habis-habis dia selfie dengan kuda tu. Lepas tu masuk dalam Facebook, Alhamdulillah, sunnah Nabi petang ni. Tu bukan kuda, tu keldai. Kuda tak tahu mana, keldai tak tahu, unta pun tak kenal. Nampak tuan-tuan? Sebab apa tuan-tuan? Kita tak pernah cerita pasal apa yang disukai Nabi. Tuan-tuan pernah tanya anak tak, apa makanan yang Nabi suka? Kita pun yang bantai air zam-zam, kurma, madu, tu je lah. Apa buah yang Nabi suka? Buah apa? Saya ceramah minggu lepas, ada budak tu daripada Johor, kedondong. Saya kata kedondong ada zaman Nabi, tak tahu. Kat belakang rumah saya, dia cerita belakang rumah dia, tuan-tuan. Buah kedondong. Buah apa Nabi suka? Nabi suka makan buah tembikai.
Sayur apa yang Nabi suka? Tanya anak tuan-tuan. Mesti dia bantai brokoli. Bukan anak tuan-tuan, anak saya pun lebih kurang juga. Ni adik, ni papa nak tanya ni, sayur apa Nabi suka? Brokoli, bayam. Tuan-tuan, sayur apa Nabi suka? Nabi suka sayur labu masak kuah. Labu masak kuah. Beli. Okey, bulan ni 2 minggu sekali ayah akan beli labu. Allah tak suka lah. Nabi suka. Sayang Nabi tak? Sayang. Makan labu masak kuah. Nabi suka makan manis-manisan. Apa Nabi suka makan manisan? Lollipop. Tak. Madu. Betul lah benda-benda tu. Betul tak? Sebab kita tak ceritakan bab sunnah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita. Sebab itu tuan-tuan. Yang kedua, kata Profesor Said Ramadan Al-Buti, apa personality yang tuan-tuan boleh ambil? Lainun fil kalam. Rasulullah kalau bercakap, lunak suara Nabi. Mana Rasulullah kalau bercakap tak menyakitkan hati. Suami bercakap dengan isteri kalau ikut cara Nabi tak menyakitkan hati. Isteri kalau ikut cara cakap Nabi tak menyakitkan hati suami. Anak kalau bercakap cara Nabi, kelembutan dan kelunakan dalam bercakap, mak ayah takkan terasa hati. Itu Nabi ajar. Sebab itu Nabi berniaga, Nabi rajin senyum. Nabi kalau bercakap tak berdebat dengan penjual, dia tak berdebat dengan pembeli. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Paling penting dalam hidup kita, tuan-tuan jadi pemimpin ke, jadi keluarga ke, jadi Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Amanah. Itulah 3 akhlak yang membuatkan orang jatuh cinta, kawan dan lawan, cukup sayang kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut pada malam ni tuan-tuan, hanya 1/100 sahaja akhlak yang ada pada Nabi. Sebab itu akhlak Nabi, kata Aisyah, kana khuluquhu Qur'ana. Akhlak Nabi itu adalah umpama Al-Quran. Subhanallah. Sebab apa Al-Quran tuan-tuan? Al-Quran dia ada tempat untuk memujuk kita. Sebab itu Nabi pakar memujuk sahabat-sahabat. Nabi berdakwah, orang tengok dakwah Nabi tak marah. Satu hari ada orang kafir dia datang masjid Nabi, dia kencing dekat masjid Nabi, kencing. Sayyidina Umar nak pergi marah. Kenapa kencing kat masjid? Nak kejar kawan. Nabi kata, wahai sahabat, biarlah dia kencing. Ya Rasulullah, masjid ya Rasulullah, dia kencing ya Rasulullah. Bayangkan ada orang datang, dia kencing. Tuan-tuan pun nak pergi kejar. Betul tak? Kita kejar saja. Hai, kencing tadi terbelai, kencing belai. Bising. Tapi Rasulullah kata biarlah dia kencing dulu. Rasulullah, masjid Rasulullah dia kencing. Ya Rasulullah. Rasulullah bijak tuan-tuan. Kenapa Rasulullah biarkan dia kencing? Sebab dia tengah kencing. Kalau sahabat ni kejar, berterabuh air kencing satu masjid. Mak Nabi punya pandangan. Kita kencing bilik air pun tak tutup, anak sergah pun terkejut. Terkejut. Bapak je ni buang air tak tutup pintu. Tu masalah, anak sergah. Terkejut tuan-tuan. Nabi bijak. Sebab itu Nabi kalau berdakwah, satu hari Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar dia datang, dia jadi khalifah waktu tu, dia datang jumpa anak dia Siti Aisyah. Wahai anakku Aisyah, apa sunnah Nabi yang belum ayah buat? Kata Aisyah, ayah semua sunnah Rasulullah ayah buat habis. Allah. Abu Bakar dia sayang Nabi, semua Nabi buat habis dia buat. Esok datang lagi, ya Aisyah, ada sunnah Nabi, sunnah Nabi yang belum ayah buat. Ayah semua sunnah ayah, semua sunnah Rasulullah ayah buat dah, saya tengok ayah buat semua dah. Esok datang lagi. Aisyah kata, ya ayah, saya baru teringat Rasulullah ni selalu dia akan suapkan kepada mulut seorang lelaki Yahudi dekat ujung. Rumah dia kat belah ujung. Rasulullah suap pada dia. Saya pun teringat. Esok tu Sayyidina Abu Bakar, waktu pagi dia datang pergi rumah lelaki buta Yahudi, bukan Islam. Dia pergi suap. Siapakah kamu? Aku lelaki yang selalu suapkan makan kepada mulutmu. Abu Bakar ni dia punya watak umpama dengan kelembutan watak Nabi SAW. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar dia cakap relax. Kalau Umar dia kalau Abu Bakar dia kalau baca Quran merdu je. Kalau Sayyidina Umar dia kalau baca Quran dia suara dia tegas. Mungkin kuat. Wala tarda ankal yahud wala, suara dia tegas. Kalau Abu Bakar mungkin wala tarda ankal yahud walan. Lebih kurang macam itulah. Dia pun pergi. Aku lelaki yang selalu suap.
Tak apalah, masuk. Dia ambil makanan, suap-suap kat mulut lelaki Yahudi buta, ludah balik ke tepi. Siapakah kamu? Akulah lelaki itu. Bukan. Lelaki yang suap kepada mulut aku, tangannya lembut, dia suap dengan penuh kasih sayang. Mana lelaki itu? Nangis Abu Bakar. Tak boleh nak sebut nama Rasulullah. Lelaki itu dah wafat. Siapakah dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang suap aku selama ini Muhammad? Tuan-tuan tahu tak, waktu Nabi suap, dia tanya, dia buta, dia kata, wahai lelaki, dekat Madinah ada seorang lelaki namanya Muhammad. Dia hancurkan agama nenek moyang kita. Kalau aku dapat melihat, aku akan bunuh Muhammad. Yang suap itu Rasulullah waktu itu. Nabi kata, ya pakcik, tak apalah, makan. Rasulullah wafat. Dia terkejut, yang suap itu adalah Muhammad bin Abdullah. Adakah selama ini yang suap itu adalah Muhammad bin Abdullah? Menangis Abu Bakar. Ya, yang suap itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai lelaki, ajarkanlah aku ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Masuk Islam. Walaupun Nabi dah tak ada, dia kenang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlak orang boleh masuk Islam. Tuan-tuan, ni yang kita nak. Bila kita buat satu benda, kita berjalan, kita minum, orang akan tengok kita teringat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang paling mudah, tuan-tuan, pakaian. Tak? Pakaian cukup. Tuan-tuan pakai jubah, orang dah tahu dah yang tu pakaian sunnah yang Nabi pernah pakai. Orang ingat Nabi tu dah kira, alhamdulillah. Tak? Cukup. Ada orang kata, ustaz pakai spek, sudah. Tuan-tuan, bid'ah ni bukan urusan agama. Bid'ah ni bukan dalam urusan dunia. Bid'ah itu dalam urusan agama. Urusan dunia itu apa? Kereta, motor. Zaman Nabi mana motor tu urusan dunia. Bid'ah ini dalam urusan agama. Tentu ada orang kata bid'ah. Ada yang Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i kata ada bid'ah hasanah. Tidak. Dalam urusan agama, urusan dunia itu tak dikira bid'ah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu jom kita kata kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah beberapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nilai tambah untuk proses kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan sambutan Maulidur Rasul kita pada tahun ini dengan tema Manhaj Rabbani. Kalau tak salah saya, ummah berkualiti. Manhaj Rabbani, apa dia tuan-tuan? Manhaj Rabbani adalah manhaj Rabbani yang kita ini kena meletakkan segala-galanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berperang 2 tahun dengan Covid, dengan masalah hilang kerja, dengan masalah hilang apa-apa pangkat, semualah kita ni tuan-tuan. Susah hidup kita ni tuan-tuan. Allah Ta'ala ada bersama dengan kita. Letakkan Allah dalam diri kita. Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah Al-Baqarah 155, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Allah Ta'ala kata, manusia bila dia hidup, aku akan berikan yang pertama, takut. Aku akan uji perasaan takut. Tuan-tuan, tapi takut yang bagaimana meletakkan takut iman kita dengan Allah. Ada orang kaya takut miskin. Takut tu dia ada tak? Ada. Orang miskin takut tak ada makan. Takut ada tak? Ada. Orang ada jawatan takut hilang jawatan. Takut tu ada tidak? Ada. Tu bukan takut orang yang beriman. Apakah takut orang beriman? Takut melakukan dosa kepada Allah. Takut orang beriman. Takut ni Allah Ta'ala bagi. Takut Covid. Tuan-tuan takut tak? Takut tu Allah Ta'ala yang bagi. Tetapi bagaimana perasaan takut itu, kamu kena letakkan diri kamu kepada orang yang beriman. Jangan disebabkan takut Covid sampai tak semayang berjemaah. Sebab itu benda sunnah yang paling mahal, solat berjemaah. Yang lelaki di rumah Allah, itu paling mahal. Tidak. Yang kita ambil buat kahwin, buat semayang jemaah tak nak. Sebab itu Nabi pernah bercita-cita nak pergi bakar rumah orang yang tak semayang berjemaah. Cita-cita Nabi.
Allah. Nak ceritakan apa ni tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak beratnya semayang berjemaah? Satu hari ada seorang buta dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku ni buta dan memerlukan seorang untuk memapah aku pergi ke masjid. Wajibkah aku semayang berjemaah? Rasulullah kata engkau terlepas. Dia pergi, Nabi panggil semula, wahai sahabat, nanti dulu, kamu dengar tak azan yang dilakukan daripada rumah kamu? Aku dengar, ya Rasulullah. Pergilah ke masjid. Makna tuntutan pergi semayang berjemaah itu, orang buta walaupun dipapah wajib. Kita yang tak buta ni tuan-tuan, ada kereta, ada motor. Sekarang trend nak bersikal pula, betul tak? Basikal skuter elektrik. Saya tengok ada makcik tu pergi datang ceramah saya, naik skuter elektrik pakai telekung. Tu dalam gelap, terbang. Wajib. Lelaki wajib, yang perempuan wajib ke tidak? Tak wajib. Sunat ke tidak? Tapi dipanggil sebagai apa? Orang perempuan keutamaan. Aulanya solat di rumah. Tapi kalau suami ada kelebihan, ada kereta, ada motor, isteri nak teman, isteri nak ikut, boleh. Fadilat semua dia dapat. Tapi kalau isteri, afdalnya solat di rumah, suami di masjid. Habis ustaz, orang lelaki dapat solat ni apa semua ustaz, pahala melangkah apa semua. Agak-agak isteri kita siapkan pakaian untuk kita solat, setiap langkah kita pahala, isteri dapat. Solat sunat sebelum qabliyah, ba'diyah di surau masjid, isteri dapat di rumah. Sebab isteri membantu suami persiapan untuk menunaikan solat berjemaah. Itu kita kena faham. Ni kadang-kadang isteri kata, lah itulah bang, sembahyang di rumah dengan masjid kan sama je, kita sembahyang jemaah di rumah 27. Tak, memang dapat pahala 27, tapi pahala melangkah dia tak dapat. Pahala solat sunat iktikaf dia tak dapat. Pahala keluar pahala keluar dapat pahala sunat dia tak dapat. Banyak pahala terlepas. Nampak? Banyak pahala dia terlepas. Sebab itu Nabi pernah bercita-cita nak bakar rumah orang yang tak semayang berjemaah. Cuma cita-cita, Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, saya ingat jadi sunnah Cik Nuri. Tak pasal-pasal lah, imam satu, imam dua, Bilal satu, tukang bakar rumah orang satu. Ada jiki 4 orang tu. Pegang petrol, pegang api. Sebab Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, habis. Haji Liman mana tahu pergi bakar rumah ujung. Jap-jap rumah sana kena bakar, rumah sana kena bakar kan. Lala dia balik pergi ke masjid, dia balik rumah dia pula kena bakar. Tu pun masalah juga. Lalu orang bakar rumah dia. Nabi tak buat. Sebab apa? Sebab tu cita-cita Nabi. Tak? Ambil pahala sunat, try lah. Saya pun pesan untuk diri saya juga, tuan-tuan. Cuba solat berjemaah di rumah Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada saya dan juga kepada tuan-tuan untuk biasakan diri solat berjemaah di rumah Allah SWT. Saya ingat cukuplah sekadar itu saja. Tuan-tuan pun tak boleh bersila lama. Cuma saya yang 3 orang, 4 orang dia bertahan sebab dua atas kursi. Kan? Kita 4 orang boleh, insyaAllah. Bagus dulu. Ni yang bersila ni kan, nak belakang kamera tu. Cikgu okey je kan? InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi saya ingat cukup sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya. Saya mengucapkan terima kasih lah kepada Cik Nuri atas jemputan. Saya ingat kali kedua saya datang ke sini. Jadi mudah-mudahan jika ada keberkatan Allah pada malam ni, saya doakan tuan-tuan diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah SWT. Saya doakan tuan-tuan dipanjangkan umur, diberikan umur yang barakah. Saya doakan tuan-tuan dijadikan hamba Allah yang terbaik dunia akhirat. Suami yang soleh, isteri kita isteri yang solehah, anak-anak zuriat keturunan kita zuriat yang terbaik dunia dan akhirat. Saya doakan tuan-tuan jika ada dalam kalangan kita yang hatinya gundah gulana, yang tidak tenang, yang tidak tenteram, yang diuji dengan sakit, bermacam-macam sakit, moga-moga dengan majlis berkat, majlis ilmu pada malam ini, Allah Ta'ala ringan dan angkat segala kesakitan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya doakan tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa di padang mahsyar, duduk bersama dengan baginda junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Doakan saya juga, InsyaAllah, mudah-mudahan. Nabi punya sayang kita tuan-tuan, sampai kita lalu titian sirat, kita nak jatuh daripada titian sirat, Nabi boleh pegang pinggang kita tuan-tuan untuk tunjukkan jalan titian sirat sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke dalam riwayat disebutkan, bila Rasulullah duduk dalam syurga, Rasulullah sujud terlalu lama dalam syurga. Allah Ta'ala kata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, angkatlah wajahmu, mintalah apa nak. Ya Allah, keluarkan semua umatku yang ada dalam neraka. Ya Allah, masukkan dia dalam syurga. Sampai sayang macam tu Nabi kepada kita. Sebab itu kita sayanglah betul-betul Nabi SAW. Saya pesan untuk diri saya juga,
cubalah untuk kita menangis disebabkan kerinduan kita pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya rasa cukuplah sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan yang diterjemahkan di saya sendiri. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan pada malam ni. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.